Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Arif Amin bin Rushihi, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Sultan Azlan Shah, Perak, selaku pembentang kepada bedah buku kita pada malam ini. Sidang hadirin yang mengikuti kita di live FB Ikon Syabab sekarang. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan siri pertama untuk sesi bedah buku Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, yang merupakan sebuah buku yang dikarang oleh almarhum Syekh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, yang mana buku ini adalah merupakan buku yang dianggap ataupun boleh dikirakan sebagai satu buku yang awal dikarang oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi daripada siri-siri min kunuz Al-Quran. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar perbentangan daripada Al-Fadhil Ustaz Arif Amin bin Rushihi berkaitan dengan buku Mafatih Litta'amul Ma'al Quran. Dan ini adalah siri yang pertama, dan kita akan adakan sesi bedah buku ini selama 4 siri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Arif Amin. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Hakim bin Osman, CEO bagi Ikon Syabab, rakan-rakan pendengar yang menonton kita pada malam ni, ahlan wa sahlan. Terima kasih. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dikurniakan nikmat, hidayah dan taufik untuk sama-sama pada malam ini untuk membedah dan membincangkan ataupun kita mempersembahkan secara ringkas semampu mungkin kita berkaitan salah satu kitab yang ditulis oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, iaitulah Mafatih Litta'amul Ma'al Quranil Karim,
kunci-kunci dalam ataupun kunci-kunci untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Jadi saya sebenarnya pada awalnya sangat teruja lah dengan jemputan Ustaz Abdul Hakim untuk bedah buku ini. Tapi semakin hari semakin dekat hari pembentangan, nampaknya makin lama makin gerun pula hati saya nak bedah salah sebuah buku yang penting yang ditulis oleh almarhum Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi. Apapun pada zaman sekolah menengah dulu, saya selalu mendengar guru-guru di sekolah bila datang hari guru, mereka akan bagi satu kata-kata hikmah. Kata mereka, man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang mengajar daku walau satu huruf, maka layaklah aku jadi khadam baginya. Dan saya pun di atas semangat dan kata-kata hikmah tersebut terasa terujalah untuk berkhidmat kepada turas guru al-murabbi al-rajul al-Qurani al-allamatu syekh al-mufassir Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi. Jadi ini bukan Dr. Solah bukan mengajak satu huruf, bahkan mengajak satu Al-Quran, mengajak kunci-kunci dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Moga-moga semampu mungkin saya cubalah berkongsi apa yang saya faham dan saya boleh sampaikan berkaitan buku yang kita akan bentang pada malam ni, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, sebagai pengenalan kita berkaitan mafatih di ta'amul ma'al Quranil Karim ataupun di ta'amul ma'al Quran, sebagai pengenalan pertamanya, buku ini adalah siri pertama bagi siri-siri min kunuzil Quran. Jadi kalau siapa yang membeli buku Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi, minta maaf di ruang ni tak nampak ya. Okey, jadi di depan anda semua ni saya kongsikan gambar buku ni. Jadi kalau di buku-buku Dr. Solah ni, biasanya dekat bahagian atas sebelah kanan ni dia akan tulis min kunuzil Quran. Jadi mafatih di ta'amul ma'al Quran yang kita akan kongsikan pada malam ini adalah siri pertama daripada siri-siri min kunuzil Quran. Okey, jadi kunuz Al-Quran maksudnya peti besi, simpanan harta yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi ini kuncinya. Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi mulakan buku ini ataupun mulakan siri-siri buku-buku beliau min kunuzil Quran dengan sebuah buku yang dianggap sebagai kunci-kunci dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan daripada perkataan kunci-kunci tersebut juga kita dapat faham secara tersiratnya bahawa di sana ada penutup ataupun ada penghalang pada umum masyarakat di zaman kini untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan seperti yang sepatutnya. Okey, jadi Dr. Solah cuba kongsikan kepada kita kunci-kunci tersebut. Moga-moga dengan adanya kunci di tangan kita, kita dapat bukanya dengan sebaiknya. Dan daripada perkataan mafatih dan kunuz Al-Quran ni juga, Dr. Solah nak sampaikan kepada kita, Al-Quran ini kitab yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang berharga. Nilai-nilai yang berharga. Jadi dia tertutup rapi, dia tertutup dengan cermat sekali, dan orang yang nak bukanya juga perlu buka dengan cermat, dengan baik. Okey, jadi itu sebagai poin yang pertama. Kemudian kalau kita tengok dalam perkenalan buku Dr. Solah dalam Mafatih ni juga, Dr. Solah jelaskan bahawa beliau berusaha untuk mempersembahkan buku ini secara sistematik, secara manhajiyah, secara ilmiah dan secara maudu'iyah, secara objektif
Okey, dengan matlamat supaya buku ini membina hubungan secara langsung antara kita dengan Al-Quran dan membawa kita kepada iman, amal, tarbiyah, harakah, jihad dan dakwah. Okey, jadi Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi cuba tampilkan kepada kita dalam buku ini, kita baca Al-Quran bukan sekadar baca, kemudian kita baca bukan sekadar melantunkan bunyi-bunyi yang indah, suara-suara yang indah, tetapi bacaan kita terhadap Al-Quran tersebut mesti dikaitkan dengan iman dan amal, mesti dikaitkan dengan praktikal tarbiyah, praktikal dari sudut jihad dan dakwah, dan kita mesti ada dimensi waqi', realiti, baca Al-Quran dan jadikan Al-Quran itu cerminan terhadap realiti kita. Kemudian kerana itulah juga Dr. Salah jelaskan dalam muqaddimah bukunya Mafatih ini, dalam buku ini beliau elak, beliau saring perbahasan-perbahasan yang terlalu mendalam berkaitan bahasa, berkaitan balaghah, berkaitan nahwu, berkaitan hukum hakam fiqh, berkaitan khilaf-khilaf yang berlaku yang kita kalau baca dalam kitab-kitab tafsir ini sangat banyak. Ini sangat banyak kita akan jumpa dalam kitab-kitab tafsir. Para ulama tafsir kita, mereka menulis kitab-kitab tafsir, sebahagian mereka menulis kitab-kitab tafsir ketika hujung-hujung akhir hayat mereka. Jadi mereka ketika akhir hayat mereka, bayangkan perjalanan ilmu mereka yang panjang tu kemudian diakhiri dengan Al-Quran, maka banyak sakofah, banyak maklumat-maklumat, banyak info-info mereka sepanjang perjalanan mereka dalam ilmu tersebut, kemudiannya mereka muntahkan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi contohnya, kita akan dapati banyak sangat perbahasan berkaitan nahwu, berkaitan hukum hakam, berkaitan khilaf-khilaf di kalangan para fuqaha, okey, yang dikongsikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Jadi Dr. Salah nak tapis ataupun nak saring semua perkara-perkara tersebut dan nak jelaskan kepada kita yang inti, yang asas dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Okey, kemudian dalam muqaddimah juga Dr. Salah menjelaskan kepada kita beberapa sumber beliau dalam penulisan ini. Antara yang beliau sebut adalah yang pertamanya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddinnya dan dibahagikan kepada 4, betul tak? Dan 4 bahagian dalam Ihya Ulumuddin tu ada yang dinamakan rubu' al-ibadat, kemudian rubu' al-adat ataupun al-muamalat, kemudian rubu' al-munjiyat, kemudian rubu' al-muhlikat, ataupun rubu' al-muhlikat dulu, kemudian rubu' al-munjiyat. Jadi dalam rubu' al-ibadat, Imam Al-Ghazali menulis satu tajuk berkaitan adab tilawatil Quran. Jadi Dr. Salah ambil poin-poin daripada situ, lataif daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Yang kedua, Dr. Salah juga ambil daripada Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam As-Suyuti. Kemudian ini salah satu buku yang penting dalam Ulumul Quran. Tentulah yang paling utama sekali adalah Al-Burhan fi Ulumil Quran oleh Imam Az-Zarkashi. Kemudian yang ketiga, Dr. Salah juga berkongsi kepada kita sumber yang ketiga adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam Nawawi. Ini sebenarnya kutaib saja, buku kecil saja, tetapi terkandung di dalamnya banyak poin-poin penting berkaitan adab seseorang terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, Dr. Salah juga kongsikan kepada kita tentang kepentingan membaca muqaddimah tafsir Al-Qurtubi ataupun Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Al-Qurtubi. Dan muqaddimah yang kelima, muqaddimah tafsir Al-Qasimi ataupun nama tafsir Al-Qasimi ni adalah Mahasinut Ta'wil. Di sana di muqaddimah tafsir Al-Qasimi ini ada dikongsikan
tentang fadail Al-Quran dan sebagainya. Kemudian Dr. Solah juga petik daripada muqaddimah tafsir Imam Hasan Al-Banna. Kemudian yang ketujuh, Dr. Solah juga cadangkan kepada kita untuk baca Mabadi' Asasiyah li Fahmil Quran oleh Abul A'la Al-Maududi. Ini salah seorang tokoh tafsir dan juga salah seorang tokoh gerakan Islam yang masyhur dalam kurun yang ke-20, Abul A'la Al-Maududi. Kemudian Dr. Solah juga terang-terang menjelaskan kekaguman beliau tentang seorang tokoh terhadap seorang tokoh India, ulama tafsir India, iaitulah Al-Allamah Al-Mufassir Abdul Hamid Al-Farahi. Beliau Dr. Solah merujuk At-Takmil fi Usul Ta'wil dan Dalailun Nizam karangan Abdul Hamid Al-Farahi, dan mungkin sampai masanya kita boleh nanti dengar pembentangan daripada Profesor Madya Dr. Farid Ravi, kerana beliau menulis tajuk berkaitan Abdul Hamid Al-Farahi ni. Okay. Kemudian Dr. Solah juga jadikan antara sumber beliau dalam Mafatih ini adalah Qawaid At-Tadabbur Al-Amthal yang ditulis oleh ulama Syria, Syekh Abdul Rahman Habannakah Al-Mayadani. Kemudian beliau juga ambil daripada Kaifa Nahya Bil Quran oleh Nabi Abdul Rabbih, dan beliau juga Dr. Solah tegaskan bahawa kebanyakan isi kandungan Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran beliau petik dan ambil daripada Fi Zilalil Quran oleh Al-Imam Al-Syahid Said Qutub. Jadi Dr. Solah kalau kita tengok dalam karangan-karangan tulisan-tulisan beliau gelar Said Qutub ini sebagai Al-Imam Al-Syahid, Al-Imam Al-Syahid Said Qutub rahimahullah. Jadi Dr. Solah sebenarnya sangat pakar rujuk dalam menjadi rujukan dalam tulisan-tulisan Said Qutub. Beliau berkhidmat dengan banyak kitab-kitab yang ditulis oleh Said Qutub rahimahullah. Beliau menulis ketika master tentang Nazariyat At-Taswir Al-Fanni. Nazariyat At-Taswir Al-Fanni, Said Qutub ada satu buku At-Taswir Al-Fanni fil Quranil Karim. Kemudian Dr. Solah analisis dan sampaikan dalam bentuk yang ilmiah, dan itu kita boleh baca dalam Nazariyat At-Taswir Al-Fanni. Kemudian ketika marhalah PhD, Dr. Solah menulis tentang Fidhilal Al-Quran sekali lagi, Dirasah wa Taqwim, dan diterbitkan kalau tak silap saya diterbitkan oleh Darul Qalam dalam 3 jilid, Madkhal ila fi Zilal Al-Quran jilid yang pertama, kemudian jilid yang kedua Al-Manhaj Al-Haraki fi Zilal Al-Quran, kemudian yang ketiga fi Zilal Al-Quran fil Mizan. Begitulah kalau tak silap saya, ada tiga jilid karangan Dr. Solah hasil daripada PhD beliau, tesis PhD beliau, dan ditulis kajian ini ditulis di bawah Profesor Dr. Ahmad Hassan Farhad, hafizahullah, masih hidup lagi, dan kalau tak silap bermastautin di Turki, kalau tak silap saya, bermastautin di Turki dan masih lagi hidup, alhamdulillah. Kemudian isi kandungan Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran Karim secara umumnya terbahagi kepada 3. Mafatih li Ta'amul Ma'al Quran terbahagi kepada 3. Yang pertama, Dr. Solah mulakan dengan berkenalan dengan Al-Quran dulu. Mulakan dengan berkenalan dengan Al-Quran. Dr. Solah perkenalkan kepada kita nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Maksudnya menjelaskan nama dan sifat Al-Quran menurut perspektif Al-Quran itu sendiri. Dan ini penting kerana tak ada orang yang ataupun tak ada siapa pun yang lebih tahu tentang Al-Quran lebih daripada Tuhan yang menurunkan Al-Quran.
Okey, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Allah yang menamakan Al-Quran dengan nama-nama yang tertentu, nanti kita akan sentuh. Kemudian Allah juga menjelaskan sifat-sifat bagi Al-Quran tersebut. Jadi ini kita perlu ambil perhatian, dan kita pun tahu kan, kalau suatu nama bila dipadankan dengan konten yang tak serupa, maka itu satu aib. Betul. Kalau kita panggil satu orang dengan gelaran Abdullah tetapi dia bukanlah hamba Allah yang sebenar, maka itu aib. Okey. Dan kita gelar ataupun kita namakan satu orang arif contohnya bijaksana, tapi pada hakikatnya dia tidak seperti namanya, jadi itu adalah satu yang aib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala paling tahu tentang Al-Quranul Karim, dan Allah bagi nama-namanya. Nanti kita akan tengok nama-nama Al-Quranul Karim dan sifat-sifat Al-Quran yang dikongsikan oleh Dr. Salah. Kemudian Dr. Salah juga kongsi kepada kita tentang Al-Quran menurut perspektif Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dr. Salah juga kongsi kepada kita tentang Al-Quran menurut perspektif para sahabat dan tabi'in. Okay. Jadi Nabi SAW diturunkan Al-Quran kepada baginda. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Bagaimana diturunkan? Nazala bihir ruhul amin. Dia diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin, malaikat Jibril yang digelar sebagai Ar-Ruhul Amin, yang amanah, yang menyampaikan seperti mana yang Allah perintahkan. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke atas hati kamu, wahai Nabi Muhammad, supaya engkau, wahai Nabi Muhammad, menjadi Rasul, salah seorang daripada orang yang memberi inzar kepada umat. Okay, jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Tak ada orang yang paling fasih dalam menjelaskan Al-Quran, tak ada orang yang lebih faham isi kandungan Al-Quran lebih daripada baginda Nabi SAW. Dan generasi yang terbaik berinteraksi dengan Al-Quran adalah generasi yang dididik oleh baginda Nabi SAW, ataupun yang digelar dan dinamakan oleh Said Qutb sebagai Al-Jil Al-Quranil Farid, generasi Al-Quran yang tiada tandingannya, yang unik, yang tiada yang sebanding dengan mereka. Okay, nanti kita akan tengok apa kata Dr. Salah berkaitan ini semua. Kemudian kandungan buku yang kedua berkaitan At-Ta'amul. Dalam bahagian At-Ta'amul ni, Dr. Salah berkongsi kepada kita ada adab membaca Al-Quran, kemudian 3 amalan wirid harian berkaitan Al-Quran. Saya sebut siap-siap. Dr. Salah dalam buku ni juga beliau berwasiat ataupun beliau nasihatkan kepada kita untuk jadikan 3 amalan harian kita, 3 wirid harian kita yang jangan kita tinggal walaupun sibuk macam mana pun. Ini 3 perkara. Yang pertamanya membaca Al-Quran. Yang keduanya menghafal Al-Quran walaupun satu ayat. Kemudian yang ketiga merujuk kitab-kitab tafsir, bertadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran. Okay, ini 3 wasiat Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan beliau sebut dalam buku ini berkaitan membaca Al-Quran ini, pada beliau paling sikit lah, ataupun kadar paling malas lah bagi seseorang membaca Al-Quran adalah 1 juzuk sehari. Dan memang kalau dalam seingatan saya dalam kelas-kelas, memang Dr. Salah pesan supaya para penuntut ilmu membaca Al-Quran 3 juzuk hingga ke 5 juzuk sehari. Dan beliau amalkan 3 hingga 5 juzuk ini, dan Dr. Salah memang cuba untuk meneladani sebenarnya para sahabat baginda Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis, ada tajuk berkaitan tahzibul Quran, bagaimana para sahabat
membahagikan Al-Quran. Okay, bagaimana para sahabat membagikan Al-Quran, dan kebanyakan para sahabat mereka menghabiskan Al-Quran dalam masa seminggu. Menghabiskan Al-Quran dalam masa seminggu. Hari pertama mereka baca 3 surah daripada surah Al-Baqarah sampai An-Nisa. Kemudian 3 hari pertama, 5 surah hari yang kedua, 7 surah hari yang ketiga, 11 surah pada hari yang keempat, berapa dah? 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, kan? 9, 11, 13, kemudian yang ketujuh surah Qaf sampai ke surah An-Nas. Jadi cukup seminggu maka mereka khatam satu Al-Quran, dan ini menjelaskan kepada kita tentang betapa kuatnya ikatan hubungan para sahabat baginda Nabi dengan Al-Quranul Karim. Mereka generasi Al-Quran, dan mereka lah orang yang paling awal dalam mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan lahirlah mereka ini, walaupun bilangan para sahabat ni jumlahnya sedikit, tetapi mereka menguasai dunia, mereka menggerunkan kuasa-kuasa besar pada zaman mereka. Dan ini kalau kita nak cermin diri kita, cermin umat Islam pada masa kini, kita berbeza ataupun mungkin terbalik. Kita lebih ramai daripada bangsa-bangsa lain, lebih ramai daripada umat-umat yang lain. Kita bukan menguasai, sebaliknya dikuasai. Wal'ayazubillah. Ini kita mesti kembali hidup seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana mereka hidup dengan Al-Quran, begitulah yang kita sepatutnya kita usahakan. Okay. Kemudian yang ketiga, berkaitan at-ta'amul, ni juga Dr. Solah berkongsi kepada kita tentang al-manhaj al-haraki, iaitulah satu manhaj dalam berinteraksi dengan Al-Quran secara haraki. Maksudnya ini satu perbahasan besar ni, tak mungkin saya dapat ringkaskan dalam beberapa minit. Ini salah satu buku yang beliau tulis dalam dalam 3 siri yang awal saya sebut tadi, daripada tesis beliau tu, Al-Manhaj Al-Haraki fi Dhilalil Quran, fi tafsir Dhilalil Quran. Jadi nanti insyaAllah kita akan kongsikan salah satu mafatih tu ada berkaitan dengan Al-Manhaj Al-Haraki ni. Kemudian bahagian yang ketiga kandungan buku Dr. Solah juga berkaitan mafatih, berkaitan kunci-kunci. Jadi kunci-kunci yang beliau kongsikan ada 27 kunci untuk berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, dan insyaAllah kita akan selesaikan selama 4 kali pertemuan insyaAllah ke semua 27 kunci ini insyaAllah. Kemudian saya cubalah untuk kita selesaikan setakat mampu kita berkaitan apa kata Dr. Solah berkaitan mukadimah beliau berkaitan Al-Quran. Jadi Dr. Solah Abdul Fattah Al-Khalidi, beliau biasanya tak suka merumit-rumitkan perbahasan, ta'qid al-umur. Dia tak suka terlalu rigid dalam sesuatu perbahasan. Beliau cenderung untuk memudahkan semua perbahasan. Hatta kalau dalam kelas-kelas tafsir beliau di universiti, beliau sebut dan pesan kepada para siswa dan siswi, kalau nak mengajak kepada masyarakat, cerita yang rojih saja, kan. Jadi kalau masuk pada masyarakat nak menceritakan tentang tafsir, kalau kena dengan keadaannya, bolehlah kita kongsikan khilaf-khilaf tersebut. Tapi kalau tak perlu, maka cerita saja yang rojih, lebih-lebih lagi dalam isu nahu contohnya. Dan Dr. Solah selalu bergurau kebanyakan penuntut ilmu sekarang ini ada satu penyakit yang beliau namakan i'rab phobia. I'rab phobia ni kerana apa? Kerana takut dengan i'rab, takut dengan nahu, takut dengan bahasa Arab. Okay? Jadi ini bukan berlaku kepada penuntut-penuntut
bukan Arab, tetapi hatta di kalangan orang Arab sendiri ada masalah tersebut. Okey, i'rab phobia. Okey, jadi Dr. Salah beliau definisikan Al-Quran dengan definisi yang mudah. Kata Dr. Salah, Al-Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kalau nak bagi definisi tentang Al-Quran, kata Dr. Salah, ini saja definisi dia, iaitu kalam Allah, yang tu yang pertama, kalam Allah, yang kedua yang bermukjizat, dan yang ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mungkin sedikit berbezalah kalau kita baca dalam buku-buku ulumul Quran, kita akan dapati para ulama kita cuba mencukupkan syarat dalam pembinaan ta'rif berkaitan Al-Quran. Mereka akan sebut syarat jami' dan mani' dalam definisi itu. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bi tilawati, manqul ilaina bitawatur, al-maktub fil masahif dan sebagainya. Jadi Dr. Salah buang semua perkara tersebut, dan bagi beliau kalau dikatakan Al-Quran secara definisi istilahnya adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Full stop, berhenti sampai situ. Dan tak adalah satu definisi terhadap Al-Quran yang lebih fasih, yang lebih tepat, lebih daripada Al-Quran itu sendiri, iaitulah ayat yang saya bacakan sebentar tadi, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Quran ini definisinya apa? Iaitulah kitab yang betul-betul diturunkan daripada Tuhan semesta alam, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia diturunkan, nazala bihir ruhul amin, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika, pada hati kamu wahai Nabi Muhammad, atas hati kamu Nabi Muhammad, litakuna minal munzirin. Dengan Al-Quran ini Rasulullah membawa risalah, menyampaikan mesej-mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ada kemampuan untuk membaca kitab-kitab tafsir berkaitan bahasa Arab yang ditulis dalam bahasa Arab, yang fokus tentang bayani dan sebagainya ni, cuba kita tengok ala qalbika dia gitu. Kenapa sebut ala qalbika, kenapa tak sebut fi qalbika? Itu ada yang tersirat di sebalik ayat tersebut. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi orang selalu baca ayat ni, tetapi dia dalam kepalanya hanya ingat Al-Quran ini dalam bahasa Arab, tetapi dia tak pergi yang lebih lanjut. Bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang menjelaskan sesuatu yang samar-samar. Jadi Al-Quran bukan setakat bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang jelas, menjelaskan segala yang samar-samar. Okay, ini peringatan kepada kita ataupun sebahagian daripada kita yang kadang-kadang mungkin ketika menyampaikan kepada masyarakat, seolah-olah Al-Quran itu kebanyakannya samar-samar. Al-Quran itu sebenarnya pada asalnya semuanya jelas, pada asalnya semuanya terang, pada asalnya semuanya muhkamat, okay? Tetapi adalah yang samar-samar. Yang samar-samar itu bukan pada ayatnya, bukan pada Al-Qurannya, tetapi sama-sama tu pada akal kita, kepada kemampuan kita dalam bahasa. Okay, jadi aneh kalau ada orang yang cuba jadikan Al-Quran kebanyakannya mutasyabihat, sikit sangat yang muhkamat, sedangkan Al-Quran ini sendiri menjelaskan bahawa yang pada asalnya Al-Quran ini muhkamat, sikit sangat yang mutasyabihat. Okay? Kemudian berkaitan dengan nama-nama Al-Quran, tadi kita ada sentuh tentang nama-nama Al-Quran. Dr. Salah jelaskan, yang ni tak ada dalam buku beliau, tapi ada dalam kuliah-kuliah beliau di universiti dan di kelas-kelas terbuka. Nama-nama bagi Al-Quran pada pendapat Dr. Salah hanya 4.
Ada 4 saja. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, dan yang keempat Al-Zikir. 4 nama bagi Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Kitab, yang ketiga Al-Furqan, dan yang keempatnya Al-Zikir. Ini nama Al-Quran. Selain daripada itu, selain daripada yang 4 ini, semuanya adalah sifat-sifat bagi Al-Quran. Semuanya adalah sifat-sifat bagi Al-Quran. Nanti antara sifat-sifat bagi Al-Quran apa yang Dr. Solah sampaikan, antaranya yang beliau nyatakan adalah salah satu sifat Al-Quran adalah Ar-Ruh. Antara salah satu sifat Al-Quran juga An-Nur. Antara salah satu sifat Al-Quran adalah Al-Burhan. Antara salah satu sifat Al-Quran adalah Mau'izah wa syifa wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian salah satu sifat Al-Quran juga adalah basair. Nanti kita akan tengok ayat-ayat Al-Qurannya. Jom kita tengok ayat-ayat Al-Quran berkaitan nama-nama Al-Quran dulu. Yang pertama berkaitan perkataan Al-Quran itu sendiri. Kita mulakan dengan nama Al-Quran yang pertama, yang paling famous, yang paling masyhur, yang paling utama, iaitulah yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Jadi dalam bahasa Arab, penambahan alif nun pada isim seperti Al-Quran, seperti Ramadan, seperti Ar-Rahman, seperti Asy-Syaitan, apa lagi? Al-Furqan, kan? Ni semua yang ada penambahan alif nun ni menunjukkan sesuatu yang sempurna. Okay? Al-Quran berasal daripada perkataan qara'a ataupun daripada al-qira'ah, dan bila sebut qara'a membaca, penambahan alif nun membawa makna sesuatu yang sempurna, maka Al-Quran ini adalah bacaan yang paling sempurna. Dan Al-Quran dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang fungsi-fungsi Al-Quran ini. Okay? Jadi contohnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah ke jalan, yahdi lillati hiya aqwam, ada mahzuf dekat itu. Inna hadzal Quran yahdi lit-tariq allati hiya ahsan. Inna hadzal Quran, sungguhnya Al-Quran ini memberi pedoman, hidayah, petunjuk ke jalan yang paling aqwam, yang paling betul, yang paling lurus, yang paling sempurna. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Quran ini berfungsi memberi berita gembira kepada orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna as-solihat, iaitu orang mukmin yang sentiasa mengerjakan pekerjaan amal soleh, amal ya'maluna as-solihat, bukan satu amal soleh tapi banyak amal soleh. Amal soleh terhadap diri, amal soleh terhadap keluarga, amal soleh terhadap masyarakat, amal soleh dalam bentuk ibadat, dalam bentuk amal dan sebagainya. Anna lahum ajran kabira, bagi mereka ganjaran yang besar. Okay? Jadi ini dalam surah Al-Isra. Ini ada dalam surah Al-Isra. Kemudian dalam Al-Quran, perkataan Al-Quran memang banyak dalam surah Al-Isra. Ni kita sekarang ni masih dalam suasana memperingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Surah Al-Isra ini adalah surah yang paling banyak menyebut perkataan Al-Quran. Dan kalau kita tengok surah Al-Isra yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna hadzal Quran, Al-Quran ini. Kita akan jumpa dalam Al-Quran kalau sebut nama Al-Quran, dia akan digandingkan dengan kemudian nanti orang-orang kafir dalam Al-Quran juga menyebut
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه la'allakum taghlibun. Kemudian baginda Nabi SAW sedih, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna qaumi ittakhadhu hadzal Quran. Tengok perkataan hadza. Ini menunjukkan kepada kita betapa Al-Quran ini dekat kepada orang mukmin dan ini juga diketahui sedia maklum hatta kepada orang kafir, sehingga mereka juga menyebut la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar Al-Quran ni, jangan dengar Al-Quran ni, la tasma'u li hadzal Quran. Mereka cakap kepada pengikut mereka, jangan kamu dengar Al-Quran ini, wal ghaufi, dan tinggikan suara, wal ghaufi, ni sibukkan dengan nyanyian-nyanyian, dengan tepukan-tepukan. Nanti kita akan tengok dalam saya akan petik nanti dalam Mafatih Dr. Solah, apa kata Dr. Solah tentang ayat ni. Okay. Kemudian berbeza pula dengan Alkitab. Kalau kita tengok Alkitab, nama Al-Quran yang kedua adalah Alkitab. Dr. Solah menyebut dan menukilkan kata-kata Dr. Muhammad Abdullah Diras. Ini salah seorang tokoh tafsir yang hebat kurun ke-20 kita. Dr. Muhammad Abdullah Diras menulis banyak buku-buku berkaitan Al-Quran. Antara yang paling famous adalah An-Naba'ul Azim. Jadi Dr. Solah share kata-kata Dr. Muhammad Abdullah Diras. Al-Quran ini dipelihara secara tulisan dan dipelihara secara bacaan, kan? Dipelihara secara tulisan dan dipelihara secara bacaan, dan itulah hikmah kenapa Al-Quran ini dinamakan dengan dua nama yang masyhur, iaitu yang pertama Al-Quran dari sudut bacaan dipelihara, dan Alkitab dari sudut tulisan terpelihara. Okay? Dan tadi kita sentuh tentang Al-Quran digandingkan dengan hadha, maksudnya ini. Alkitab digandingkan dengan dzalika, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, surah Luqman, alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim, kan? Jadi dzalika dengan tilka merujuk kepada Alkitab. Okay? Jadi jadi Alkitab itu nak diisyaratkan kepada Al-Quran yang tertulis di Lauh Mahfuz, dan boleh jadi juga yang Alkitab dengan maksud yang tertulis dalam Mashaf. Okay. Kemudian yang ketiga, nama Al-Quran juga adalah Al-Furqan. Dan Al-Furqan sebahagian ulama memahami Al-Quran dinamakan Al-Furqan kerana Al-Furqan bermaksud kitab yang membezakan, yang secara sempurna menjelaskan perbezaan antara hak dan batil. Mana jalan taqwa, mana jalan kemaksiatan. Fujuraha wa taqwaha, kan? Mana jalan as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian mana di jalan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, itu satu pendapat. Ada lagi Al-Furqan juga bermaksud Al-Quran ini diturunkan secara mutafarriqa, diturunkan secara beransur-ansur. Okey, dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menurunkan Al-Furqan, iaitu yang telah menurunkan Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah kayu ukur pemisah antara hak dan batil, dan diturunkan kepada Nabi SAW, hambanya, ala abdihi, kepada hambanya. Dan tak ada satu gelaran yang paling tinggi dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya lebih daripada gelaran abdihi, hambanya. Okay, jadi kita jadi hamba kepada dunia, hamba kepada syaitan, hamba kepada keduniaan, hamba kepada segala perkara-perkara ni, maka kita
akan hina dan kita akan celaka. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham dalam hadis kan. Celaka bagi hamba dinar, celaka bagi hamba dirham. Sebaliknya kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita adalah mulia dan sempurna. Liyakuna lil alamin nadhira, dan inilah fungsi Al-Quran untuk menjadi menjadi peringatan kepada sekalian alam. Yang keempat, nama Al-Quran yang keempat adalah Az-Zikir. Az-Zikir, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikir antaranya bermaksud, Az-Zikir bermaksud yang mulia. Yang mulia, Az-Zikir bermaksud sesuatu yang mulia. Okey, termasuk juga Az-Zikir ini Abdul Hamid Al-Farahi ada huraian dia berkaitan dengan Az-Zikir ni. Saudara-saudari yang boleh berbahasa Arab boleh buka dalam Jamharatul Balaghah, bagaimana Abdul Hamid Al-Farahi menjelaskan makna Az-Zikir. Daripada perkataan Az-Zikir ni lah, menurut Al-Farahi, Al-Quran ini terpelihara secara kalimat dan secara makna dia. Secara kalimat maksudnya tak ada satu huruf, tak ada satu perkataan, tak ada satu ayat pun yang terhilang ataupun terlupa, yang tercicir daripada Al-Quran. Bukan sekadar itu yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, tetapi maknanya juga terpelihara. Okay? Bukan setakat huruf-hurufnya terpelihara, hatta makna-maknanya juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penyelewengan yang berlaku terhadap Al-Quran sepanjang zaman bukan penyelewengan terhadap huruf-hurufnya ataupun penyelewengan terhadap kalimat-kalimatnya, yang ni umat Islam mudah untuk trace, mudah untuk kesan, tetapi penyelewengan yang berlaku adalah terhadap maknanya, dan hatta maknanya juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara. Dan Abdul Hamid Al-Farahi ada teori dia bagaimana Al-Quran terpelihara dalam isu makna ni. Minta maaf saya panjanglah kalau saya nak jelaskan. Kalau boleh, antara yang saya boleh kongsikan, pada zaman kita sekarang sebahagian orang cuba nak menjadikan Al-Quran ini mengikut pendapat dia. Sepatutnya kita ni ikut apa yang Al-Quran katakan, tetapi sebahagian orang ni dia nak Al-Quran ini ikut pendapat dia. Kita sepatutnya jadi makmum kepada Al-Quran, tetapi sebahagian orang ni dia jadikan Al-Quran tu makmum dan dia tu imam, kan? Jadi dia punya pendapat kita mesti beri kebebasan untuk manusia melakukan kekufuran, mesti biarkan manusia bermudah-mudah mencela agama Allah, mencela Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kerana Al-Quran menyebut lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi daku adalah agamaku. Jadi betulkah itu dalilnya, mesejnya satu hal, kemudian dia padankan dengan dalil tu satu hal. Okay? Jadi kalau dia baca Al-Quran secara menyeluruh, dia akan dapati ayat lakum dinukum waliyadin bukanlah membenarkan ataupun mengiyakan kebebasan untuk kufur seperti yang dia maksudkan, tetapi dia adalah sebagai satu ejekan ataupun sebagai suatu bara'ah, suatu kita kata melepaskan diri, kan, tabri'ah, melepaskan diri daripada kekufuran. Jadi macam selalu contoh yang orang bawa, kalau mak kita tengok anak dia panjat pokok, kan, jadi panjat pokok, mak kita kata, abang turun, si abang tu pun naik lagi pokok. Abang turun, sebut turun je dia naik lagi. Abang turun, nanti patah kaki, naik lagi. Abang turun, nanti jatuh masuk hospital, dia naik lagi. Akhir sekali mak dia kata, naiklah, memang nak suruh naik pun, naik. Jadi naik dekat situ bukan suruh untuk naik, tetapi sebenarnya sebagai sindiran lah, supaya turun, jangan naik lagi. Okey, jadi macam itulah
ayat dalam surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelah banyak hujah dan banyak panjang dialog yang disampaikan, kalau masih lagi nak ikut kehendak pendapat sendiri, bagi kamu agama kamu dan bagi aku adalah agamaku. Okey, jadi itu secara cepat tentang nama-nama Al-Quran. Kemudian berkaitan sifat-sifat tadi kita sebut, Al-Quran adalah Ar-Ruh, Al-Quran adalah An-Nur. Ini berdasarkan surah Asy-Syura dalam ayat yang ke-52, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kata Allah, kami telah mewahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad ruham min amrina, Al-Quran sebagai ruh daripada kami. Ruh yang dimaksudkan sini adalah Al-Quranul Karim. Dan orang, kata Dr. Salah Al-Khalidi, orang yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yang hidup dengan Al-Quran, dia umpama orang yang ada ruh, yang mendapat ruh, yang ada hidup pada diri dia, hidup pada hati dia. Sebaliknya orang yang meninggalkan Al-Quran, tolak Al-Quran, lempak isi kandungan Al-Quran, kufur dan ingkar terhadap Al-Quran, mereka ini hidup pada zahir tetapi mati pada hakikatnya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, engkau satu masa dahulu bukanlah Al-Quran ini sebagai cahaya, nuran nahdi bihi man nasya. Al-Quran ini sebagai nur, sebagai sumber cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ini juga mengingatkan kita dengan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang baginda ajakkan kepada kita, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Tengok tu ayat. Ya Allah, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini umpama rabi'a qalbi, umpama taman, umpama musim bunga bagi hati kami. Wa nura sudurina wa nura sadri, dan jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya bagi dada kami. Tengok, kita cuba bayangkan taman yang luas. Di taman yang luas tu sedang mekar bunga-bunga yang cantik, pokok-pokok yang indah, yang menghijau, yang sedap mata memandang, tumbuh pokok-pokok, buah-buah yang sedap, bunga-bunga yang indah, yang wangi. Okey, kemudian di sebalik latar taman tersebut matahari yang sedang bersinar. Jadi bayangkan Nabi SAW doa dalam doa tersebut ajakkan kepada kita, dada kita lapang dengan cahaya. Kemudian hati kita, tengok dada dengan dada tu umpama langit kita lah, umpama langit di dunia ni, dan hati kita itu umpama taman yang melahirkan bunga buah yang mekar, yang subur, yang wangi, yang sedap dipandang. Itulah gambaran hati orang mukmin. Amal dia, ucapan dia, penglihatan dia, lidah dia, semua yang terbit daripada orang mukmin adalah yang indah, yang cantik, yang sedap, dan itu adalah kenikmatan. Okey, hafal doa tersebut dan hayati doa tersebut. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa ahzani wa dhahaba humumi wa humumi. Itu doa Nabi SAW berkaitan Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga adalah mubarakun, adalah berkat. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, dan kitab ini mubarakun,
kitab yang diberkati, liyadabbaru ayatih, untuk mereka umat manusia mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat berkaitan tadabbur dalam Al-Quran, semuanya datang dalam bentuk fi'il mudhari'. Semua datang dalam bentuk fi'il mudhari', menunjukkan tadabbur ini bukan pekerjaan hari ni buat, esok berhenti, dan bukan bersifat sementara, tetapi dia bersifat perpanjangan, dia bersifat proses, sentiasa untuk bertadabbur, menggali isi kandungan Al-Quran. Jadi semakin lama persahabatan kita dengan satu orang sahabat, maka semakin banyak rahsia dia yang kita perolehi, betul tak? Kita berkawan dengan satu orang, kita lama bersahabat dengan dia, semakin lama kita rapat dengan dia, semakin banyak rahsia-rahsia dia yang kita ada. Macam tu juga kita dengan Al-Quran, semakin banyak lama mendalam persahabatan kita dengan Al-Quran, maka makin banyaklah rahsia-rahsia Al-Quran yang kita perolehi. Dan mubarakun, Al-Quran ini lafaznya terbatas, kalimatnya mahdudah, boleh dikira. Dalam Al-Quran, dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, kalaulah pokok-pokok yang ada di bumi ini, setiap pokok itu kita produce, kita keluarkan, hasilkan, aqlamun, pen, bukan satu pen, bukan satu pokok, satu pen, tapi satu pokok banyak pen. Bayangkan pokok dalam dunia ni ada berapa banyak? Beribu, berjuta boleh jadi pokok-pokok yang ada dalam dunia ni. Pokok-pokok yang banyak tu, setiap satu pokok kita keluarkan, hasilkan ribuan, jutaan pen, batang-batang pen dan pensel. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan kita tambah lagi dengan dakwat pena 7 lautan yang ada di muka bumi ini, ma nafidat kalimatullah, kalimat-kalimat Allah sama sekali takkan habis. Jadi pada hakikatnya kalimat-kalimat Allah sebenarnya terbatas. Kita boleh kira, boleh bilang, kan? Dan kalau belajar ulum Al-Quran, kita tahu ayat-ayat dalam Al-Quran sebahagian menyebut 6,236 ayat. Okay? Tetapi ayat Al-Quran tadi menyebut ma nafidat kalimatullah, kalimat-kalimat Allah tidak akan habis. Yang dimaksudkan di situ adalah makna kalimat Allah yang sama sekali takkan habis. Makna kalimat Allah yang sama sekali takkan habis. Dan Dr. Salah tekankan dalam Mafatih di Ta'amul Ma'al Quran Karim, beliau katakan bahawa dalam menafsirkan, dalam penafsiran Al-Quran ini tidak akan terhenti selama-lamanya. Setiap zaman perlukan tafsir, setiap waktu kita memerlukan tafsir, dan tak berpada kitab tafsir, kita hanya merujuk kitab-kitab tafsir satu sahaja ataupun zaman tertentu sahaja, tetapi setiap zaman memerlukan penafsiran Al-Quran, dan Al-Quran sentiasa mubarakun, berkat, sikit kalimatnya tetapi berkatnya banyak. Pemberian Allah, kurniaan Allah berlipat ganda daripada kalimat yang ada. Okay? Dan ini tak heran, kita boleh tengok dalam tafsir Ar-Razi, kan, tafsir Al-Kabir oleh Imam Ar-Razi, surah Al-Fatihah tu saja ditulis dengan satu jilid besar. Dan saya akhiri sifat-sifat Al-Quran ini juga. Yang terakhir, Dr. Salah menyebut tentang syifa wa rahmah. Ini berdasarkan surah Al-Isra sekali lagi, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran
Iaitulah Al-Quran ini syifa, Al-Quran ini adalah penawar, wa rahmatun, dan Al-Quran ini juga adalah sumber rahmat bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa Al-Quran sebut syifa, penawar? Kenapa Al-Quran tak disebut sebagai dawa, ubat? Kerana syifa, penawar ini dimakan untuk orang yang sakit dan dimakan untuk orang yang sihat. Orang yang sakit kalau makan penawar maka mudaratnya hilang, dan orang yang sihat kalau makan penawar maka tenaga dia akan bertambah, manfaatnya akan bertambah. Sebaliknya kalau makan ubat, tak semua orang boleh makan ubat. Orang yang sihat tak boleh makan ubat. Bahkan kalau makan ubat juga sedangkan kita sihat, mungkin akan memudaratkan kita. Al-Quranul Karim syifa. Al-Quranul Karim adalah penawar. Orang sihat makan, dia akan dapat manfaatnya. Orang yang sakit, sama ada sakit tu sakit terjebak dengan kekufuran, syirik, khurafat, tahyul, bid'ah dan sebagainya, semua penyakit-penyakit syahwat dan syubhat, semuanya kalau nak dapat sumber rawatan dia, nak dapat penawar dia, semuanya ada dalam Al-Quran. Syifaun wa rahmatun lil mukminin. Dan Dr. Solah perbetulkan salah faham sebahagian orang bila sebut Al-Quran penawar, yang mereka faham Al-Quran ini dijadikan sebagai tangkal, sebagai azimat, sebagai pendinding, sebagai pelaris, sebagai banyak lagi lah yang berlaku dalam masyarakat, yang juga Dr. Solah tekankan itu sudut pandang yang terpesong, ataupun sudut pandang yang tak jelas berkaitan dengan Al-Quran. Syifaun wa rahmatun, penawar dalam masalah psikologi manusia, penawar bagi masalah emosional manusia, penawar bagi masalah politik, ekonomi, sosial, agama, dan kekeluargaan, kemasyarakatan. Al-Quran adalah syifa untuk semua penyakit-penyakit ini. Jadi itulah secara ringkas yang saya dapat kongsikan. InsyaAllah ini hanya mukaddimah sahaja. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan terus masuk kepada mafatih di ta'amul ma'al Quran Al-Karim. Kita akan pergi secara cepat ke semua 27 kunci-kunci untuk berinteraksi dengan Al-Quran, iaitulah yang pertamanya, salah satunya adalah An-Nadhrah Al-Kulliyah Asy-Syamilah lil-Quran. Melihat Al-Quran dari perspektif yang sejagat, dari perspektif yang komprehensif, Al-Kulliyah Asy-Syamilah, yang bersifat menyeluruh terhadap Al-Quran. Ni apa dia cerita ni? Kita kalau tengok satu pemandangan, bayangkan kita sedang tengok pemandangan pantai, kemudian ada laut dia dekat situ, ada bukit bukau di situ, ada matahari yang sedang cantik terbit dekat situ, ada burung-burung yang sedang berterbangan, kemudian ada pokok-pokok kelapa yang dihembus angin. Itu pemandangan yang cuba kita gambarkan dalam otak. Bayangkan kalau kita zoom in satu gambar saja, kita zoom in pokok kelapa saja, kita zoom in pokok kelapa tu saja, kita mungkin akan dapat manfaat hasil daripada zoom in kita terhadap pokok kelapa tersebut. Tetapi kita terhalang ataupun kita terhijab daripada melihat gambaran keseluruhan Al-Quran, gambaran keseluruhan keindahan pemandangan tadi. Macam itulah juga orang ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang melihat Al-Quran secara juz'i, secara partial, secara juzuk kecil, melihat Al-Quran secara sempit, melihat Al-Quran pada hukum hakamnya sahaja, melihat Al-Quran dari sudut perbahasan nahu sahaja, melihat Al-Quran dari sudut perbahasan balaghah sahaja. Semua itu betul, tetapi bukan gambaran menyeluruh tentang Al-Quran. Apa dia penjelasan lebih lanjut, kita akan sentuh insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Saya ingat sampai sini pertemuan kita. Moga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jazakumullah khairal jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Arif Amin atas bedah buku beliau pada malam ini untuk sesi yang pertama. Saya kira kita telah dapat gambaran awal tentang buku Mafatih Litta'amul Ma'al Quran yang dikarang oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dan ini bukanlah kita kata pertemuan yang terakhir untuk kita faham ataupun mendalami buku Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, dan sebenarnya ini adalah kita kata langkah awal, bukan semata-mata untuk memahami kitab ini, tetapi tujuan yang lebih besar adalah untuk kita memahami Al-Quran itu sendiri, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu dalam sesi yang kedua pada 10 hari bulan 10 Mac nanti pada minggu hadapan. Jadi sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairul jazak pada Fadil Ustaz Arif Amin dan juga semua yang sudi memberikan masa dan komitmen untuk sama-sama berada dalam live kita pada malam ini. Jadi moga-moga ada manfaatnya. Jadi jazakumullah khairan kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.